Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laulah an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wali walidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah, kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma rizukna ziyaratal haramaini syarifain. Allahumma rizukna ziyaratal haramaini syarifain. Allahumma rizukna ziyaratal haramaini syarifain. Allahumma amin ya Allah ya Tuhan kami. Murahlah rezeki semua penonton kami yang sedang ikuti sekarang ini ya Allah, dan yang juga yang terkesebar ya Allah, semoga mereka dimurah rezeki, mereka dapat sama-sama boleh jejak di dua tanah haram Mekah dan juga Madinah ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil islami wal iman. Pertama kali mengucap syukur kehadrat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita bertemu, selamat kita berjumpa dalam rancangan penawar bagi hati yang kita bincang hari ini, iaitu sakut paut dengan kitab penawar ataupun bahasa Sia panggil Rogerin Runai Wisha Osot Huacai. Nah, kita nak perubat macam mana biar hati kita tu, biar ada hati kita tu tetap tunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak jaga hati kita supaya kita terlindung daripada sifat-sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita sambung lagi dalam kitab penawar bagi hati ni, iaitu kita sambung pada muka yang ke-6. Barisan yang keempat dari bawah ke atas. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang sedang ikuti. Terima kasih semua yang sedang sama-sama dalam live kita, dalam mata pelajaran ilmu penawar bagi hati. Lek belakang ustaz ni masjid mana tu? Haji Lee tanya. Belakang kita ni yang panggil masjid Blue Mosque, yang terletak di negeri Turki, yang dalam Istanbul, ataupun Istanbul. Nanti luar-luar kita pergi ziarah Haji Lee dah. Kerja berat dah, kerja penat dah, kita pergi ziarah sama-sama. InsyaAllah Istanbul. Hak lek tepi belah lek kanan, beli tepi lek kiri ni dia panggil Pom Perakan. Zaman kerajaan Utsmaniyah, Muhammad Al-Fatih yang kedua. Nanti kita ayak jarah dia. Patu lek belakang nu dia panggil masjid, iaitu Masjid Blue Mosque, Masjid Biru. Masjid Biru, dan juga halat tepi Masjid Biru tu ya ada Hagia Sophia. InsyaAllah kalau Allah Ta'ala murah rezeki, kita boleh pergi ziarah bumi jarah iaitu di Istanbul, Turki ni, sebagai sejarah yang terbesar lah dalam kerajaan Islam, sebagai khalifah yang terakhir di atas dunia, iaitu Khulafah Utsmaniyah. Tu kita kecil oleh jarah lah. Alhamdulillah hari ni kita sambung dalam mata pelajaran kita ni, kita bincang sakut pada dengan mata kita. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, kalau kita baca di dalam surah Yasin ayat yang ke-65, Allah Taala jelasnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Tuhan royak pada hari kiamat, Allah Ta'ala nak kecap, Allah Ta'ala nak mengecapkan. Pada hari kiamat Tuhan teri mulut kita,
Nah, Tuhan teri di atas segala mulut, dan Allah Ta'ala meneguh akan dia daripada bercakap. Tuhan teri mulut saat ni, dan juga Tuhan akan anggota lain boleh kecek. Nah, macam mana kita tengok dalam ayat. Nah, berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka, dan mencaksi oleh segala kaki mereka. Jadi tangan Allah Ta'ala kecek, mata Allah Ta'ala boleh kecek juga, kaki tolong jadi saksi. Dan juga kita masuk dalam pelajaran kita saat ni, mulut tu koci. Lalu tu kita duk bincang dalam fasa kitab Penawar ni, kita duk bincang dalam pada menyatakan mata. Hari ni kita nak bahas bab mata. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada jelas di dalam satu ayat dalam surah Ghafir ayat yang ke-19. Kalau kita balik tengoknya, bermula demikian. Bermula demikian makna gapo? Memejamkan mata dan memeliharakan parak, lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Kalau kita baca betul-betul kitab saat ni, memanglah dia tulis gitu je lah. Bermula demikian memejamkan mata. Pejam mata ni bukan suruh kita pejam jalan lele pejam jatuh parit jawab dia. Pejam sini ni makna kata kita hendak lari jauh daripada kita memandangkan perkara-perkara yang diharam oleh Allah Ta'ala. Tu maksud pejam mata. Lalu tu Tuhan suruh pejam mata, suruh kita lari daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud dia. Dan memelihara parak itu. Kita pelihara parak-parak. Kita pelihara di antaranya alat-alat jantina kita. Tak kira lah orang laki-laki ke orang perempuan ke, kena jaga dua-dua alat dia saat ni. Di antara hak laki-laki barang dia, hak orang perempuan mopeh dia, kena jaga baik-baik. Sebab dua-dua saat ni tu membersihkan dan lebih menambahkan. Membersihkan makna kata membersihkan agama kita. Dan kita jaga mata kita, kita jaga parak kita, maka kita boleh membersihkan agama kita, dan juga kita boleh menyuci ke hati dan lebih menambah bagi mereka itu. Makna kata kalau kita jaga mata kita, kita jaga mulut kita, kita jaga parak kita, dan kita jaga semua saat ni, Allah Ta'ala akan menambahkan lagi iman bagi kita. Tuhan tambah lagi iman pada kita. Itu di antaranya. Oleh kerana tu, dalam ayat dalam kitab Penawar dia kata, memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkata atas bahawasanya memejamkan mata dan memeliharakan parak itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada dosa. Itulah. Kita jaga mata kita baik, kita jaga parak kita baik, supayanya kita boleh jaga daripada hati kita saat itu, biar hati kita bersih daripada segala dosa. Dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Kalau kita boleh jaga mata kita daripada tengok benda haram saat ni, kita boleh tambah lagi kebajikan untuk kita pekerjaan kebajikan. Dengan sebab kita jaga tu jadi pahala kecek mudah-mudah. Macam mana kita Penawar sebut ni dah. Jaga mata boleh pahala. Dan adapun menakutkan, dan adapun menakutkan hak bimeh-bimeh kitanya. Macam mana firman-Nya bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin. Tuhan sangat tahu di antaranya batin. Bagai yang mengejarkan kamu akan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Nak royak kata Tuhan ni lebih tahu benda dalam kita. Kita skor kata Tuhan tahu benda luar saja, tak benda dalam pun Tuhan lebih mengetahui lagi. Tuhan lebih tahu lagi benda-benda dalam tu. Oleh kerana tu, maka selagi membalas ia akan dia, jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala. Mata kita saat ni kata kalau kita guna dalam keadaan yang baik.
Kalau kita guna mata kita tu untuk buat kebajikan, kita kecek mudah-mudah, maka Allah Ta'ala akan balas dengan pahala. Nah, dan kesenangan dan syurga, Tuhan bagi selamat kita dunia dan juga akhirat. Akhirnya Tuhan akan balas syurga dengan sebab kita jaga mata kita. Tu dalam kitab Penawar kata. Dan jika ada kalau kita lah guna mata kita dengan kejahatan, kalau kita gimik mata saat ni pergi buat jahat, mengita orang mani ke, mengita anak dara orang ke, tengok benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke, maka membalas ia dengan seksa. Ni ada janji belaka ni, balas dia dengan seksa. Kita tak khabar dunia ni, tapi akhirat esok ni Tuhan koci. Mata boleh kecek pula, mulut bahaung. Duk muka 7, balik dengan kitab muka 7 dah, baris yang keempat tu. Kalau kita guna mata kita dengan kebajikan, kalau kita guna mata kita dengan kebajikan, buat pahala, maka hasil daripada mata kita buat kebajikan saat ni, Allah Ta'ala nak bagi pahala, nak bagi kesenangan dan juga nak bagi syurga. Dan jika sebaliknya, kalaulah kita pergi guna mata kita saat ni dengan buat kejahatan, maka membalas ia dengan seksa dan juga api neraka. Ingatlah mata-mata ni bukan main. Dengan sebab mata lah duk bawa kita pergi jalan yang tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang mata buta saat ni Tuhan cerah mata hati. Kamlang com you. Orang mata buta saat ni kita tengok ya buta dua mata, jalan pakai tukar legok, tapi hati dia tu cerah. Hati cerah hati dia, hingga sampai hati dia ni boleh tengok, boleh menilik segala-galanya mata hati. Makna kata orang ni kalaulah mata buta, Tuhan cerah mata hati dia. Kita ni hak mata tak buta ni, hati pun gelap. Sebab apa? Kita duk hipung di antaranya melalui mata kita tengok benda-benda tak molek. Sebab tu Allah Ta'ala jadi seketul daging dalam dada kita. Daging ni lah yang duk hipung tempat-tempat yang menjadikan hati kita jadi gelap. Alhamdulillah. Ramai yang komen masuk ni. Kita baca komen sikit Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, sama-sama mengucap syukur ke hadirat ilahi Allah Ta'ala. Lepas tu ramai lagi yang komen masuk tu. Amin. Assalamualaikum. Ujian lebat Ustaz ni. Masjid Tinai tu royak dah saat ni. Ke Anjili kita. Alhamdulillah. Ustaz Tini Fontok Nakman. Alhamdulillah. Semoga Allahumma sayyiban nafi'an. Semoganya tepat kawasan mana yang ujian turun lebat, jadi manfaat bagi kita. Jadi nikmat bagi kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ke Fontok nak. Tok Hadi hujan lebat juga. Alhamdulillah. Ramai yang komen masuk tu nak baca semua tak ada. Kita baca hujung mata lagi dah. Kita baca kitab dulu, kita wihuraya dulu. Sebab kerana seorang Muslim, hendaknya kita saat ni sentiasa menjaga hatinya dari perbuatan tercela. Kita kena jaga hati kita daripada perbuatan tercela. Sebab kamsang ia mari situ belaka. Walaupun ada mata tak ada mata, kamsang ia suruh sini daripada hati kita, lubuk hati tu. Kalau hati kita tak molek, maka tubik natijah kita tak molek juga. Oleh kerana tu, hati yang bersih adalah hati yang bebas dari penyakit jiwa. Hati yang bersih adalah hati yang bebas, selamat daripada nyakit jiwa. Gapo nyakit jiwa? Nyakit jiwa saat ni tu tak? Dalam hati dia ada nyakit jiwa. Ada sifat deki, ada sifat takabur, ada sifat riya, ada sifat sum'ah. Lepas tu ada sifat gapo lagi? Sifat tak jahalah kau orang. Tu macam-macam. Sifat mazmumah dia panggil. Itulah hati kita saat ni. Kalau kita dapat membersihkan hati daripada sifat-sifat penyakit jiwa saat ni, maka segala anggota kita boleh kontrol semuanya. Seperti hawa nafsu tu lah. Kalau kita duk kandung masuk nafsu gapo?
nafsu mutmainnah, alhamdulillah kita boleh duduk di antaranya kebajikan. Kalau kita duduk dalam keadaan nafsu lawamah, nafsu ammarah, tu beratlah. Nah, kalau kita duduk seperti nafsu yang macam ni, bawa kepada jadi jatuh dalam maksiat, bawa kita jatuh dalam syirik, bawa kita jatuh dalam sombong, bawa kita jatuh dalam ujub dan sebagainya. Ni kita nak jaga. Ni sifat-sifat ni panggil nyakit jiwa ni, nyakit dalam. Bukan rukcik. Rukcik ni tak apa. Nah, rukcik ni ada hospital, jurung perubat. Rukcik ni ada ubat. Ubat dia ada rukcik. Nah, kalau ruk semsau pun ada ubat dia. Nah, tapi kalaulah ada nyakit jiwa hak macam mana disebut dalam kitab penawar saat ni, nyakit ni tak boleh perubat di hospital. Hatta langkadeng surat tani pun bawa mai raksa. หมอบอกว่าโรคแบบนี้หมอรักษาไม่ได้นะโรคแบบนี้ต้องรักษาด้วยศาสนาเท่านั้น kena ngajar, kena dengar agama, baru kita lepas daripada nyakit-nyakit mazmumah. Macam mana menyakit maksiat banyak, nyakit syirik, nyakit sombong, nyakit ujub, nyakit ria, nyakit sum'ah, macam-macam lah. Wak gapo saja nak tunjuk ke orang, wak gapo saja nak royak atau hak dia buat saja, orang lain tak pakai nebel gapo sekarang. Tu dia panggil sifat-sifat nyakit jiwa yang sebut dalam kitab penawar. Semacam mana dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman. Tuhan royak gapo sini? Yang Tuhan royaknya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari surah Ghafir. Nanti kita baca boleh dengar. Pada ayat yang ada sebut panjang lagi. Tapi dalam kitab ni ya waktu tubik hanya sedikit. Daripada ayat tu, ya potong ayat mari. Mari kita tengok dalam surah Ghafir. Surah Ghafir Tuhan royak gapo sini. Jadi yang Tuhan royak, mana surah Ghafir pula? Alhamdulillah. Kita tengok dalam surah Ghafir. Ni surah Ghafir ayat yang ke-19. Tuhan royak semacamnya yang Allah Ta'ala jelas dalam Quran ni, dalam surah Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Tuhan royak dalam ayat. Tuhan royak gapo tu? Dan mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Mata, pandangnya mata khianat ni makna kata hidup kita ni tak ada niat gapo nak mengenak orang semata. Tengok luklah kok tu luklah kok ni, tak ada niat jahat belaka, ikut orang boleh gapo, ambil duit di mana tu, awak gapo pula tu, lalu tengah malam kok ni nak pergi mana pula tu. Mata kita tengok satu-satu perkara, ia turun dalam hati tu. Kamsang dia ada, operating system dia panggil. Kalau start bahasa bicara komputer, operating system. Kamsang dia ada, cut kamsang dia. Kita tekan fruh, dia hantar mari situ, hantar mari sini. Demikian itu juga mata kita. Kalau kita tak jaga mata kita dengan agama baik-baik, makna kata kita akan temulah balasan. Sebab kita niat, kita buat gapo saja, mata jahat kita tengok, mata khianat kita tengok satu-satu perkara, Tuhan tahu dalam hati kita. Tak susut tak boleh. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa ma tukhfis sudur. Tuhan royak. Dia mengetahui, Allah Ta'ala tahu pandangan mata yang khianat kita, pandangan mata yang jahat, dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Nak susut tak boleh. Sebab itulah akhirat esok benda gini, kalau kita nak susut sekalipun, nak susut tak boleh. Mulut tu koci awal lagi dah. Tu koci mulut dia awal, lepas tu tangan lah keceknya. Tu di antaranya. Mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan.
Nah, kita tengok benda haram orang tak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, maksud dia gitu. Tengok gapo-gapo hak haram, kita nusuk. Orang tak tahu, kita tengok benda haram, tapi Tuhan lebih tahu segala-galanya. Nah, nak susuk tak boleh dak. Sebab tu esok ni mata yang dia ajak kita hari tu. Pergi tengok mokloh tu mani. Tu dia di antara. Alhamdulillah. Nah, tu di antara. Dan mengetahui ia akan bagai yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan. Tak usah kata kita buat jahat. Mata kita tengok satu perkara, hati kita nak buat jahat. Tuhan tahu niat di hati kita tu nak buat jahat. Dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Buat jahat pun Tuhan tahu, buat kebajikan pun Tuhan tahu. Sebab tu Islam kita, kalau kita niat nak buat baik, ada buat lagi. Niat nak buat kebaikan, malaikat tanda dah pahala satunya. Niat saja tak ada buat lagi, Tuhan tanda dah pahala kebaikan satu. Dan kalaulah kita niat nak buat jahat, niat saja nak buat jahat, Tuhan tak tanda lagi kejahatan. Allah Ta'ala sangat pemurah lagi sangat mengasihani kepada hamba-hamba dia. Sebab tu kita hidup hari ni, kita kena banyak bersyukur ke hadirat ilahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang dapat keredaan. Sebab itulah kita ilmu tasawuf ni kita kena dengar, kita kena belajar supaya kita nak sapu sifat-sifat gini dari dada kita. Semua ada sifat ni, tak tahu koyak pia dah ada. Nah, tak kira lah pekat mana kita jadi penama pun ada sifat-sifat ni. Sifat mazmumah yang terkandung dalam dada kita ni. Nah. Sabda Nabi SAW, Nabi ada sebut dalam sebuah hadis. Nah. Nabi kata innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sahamin iblis faman tarakaha adzaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Nabi sebut dalam sebuah hadis, sebut dalam kitab penawar, Nabi kata gapo? Memandang, bahawasanya memandang kepada tempat yang elok. Kita tengok kepada tempat-tempat yang molek. Tengok tempat-tempat yang molek. Tempat molek macam mana? Nah, tengok udara. Pak molek tengoklah apa saja. Tengok masjid duduk belakang saya ni. Oh, comelnya masjid dalam Islam. Tengok udara duduk macam mana lah ni. Musim hujan, tengok air hujan. Tu je tengok benda yang molek. Nah, tengok seluruh badan. Nah, tengok segala-galanya. Tu tengok benda molek. Jadi dalam hadis ni hak Nabi naknya, nah, hak kita boleh tengoknya. Innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha adzaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Nabi sebut sini bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan. Kita tengok tempat-tempat yang molek daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracung daripada segala anak panah iblis. Nah, mana tengok tempat yang elok? Seperti mana kita tengok muka. Tengok muka orang perempuan ni wasaram lagi. Tu dia. Tengok tangan. Nah, tengok tangan perempuan. Tengok tangan ni jadi juga weh. Tengok tangan, piping tangan. Yang ke seterusnya, tengok pula seluruh badan. Ni jeng. Kalau tengok macam ni. Sebab itulah kita duk sebut atau duk mengita orang mani dululah. Jamil dulu ni. Oleh ke lah. Rumah tak ada jamil dalam. Rumah jamil luar. Kalau duk kat hilir ke. Jamil luar lah. Tepi rumah jamil. Dapat rumah. Katuk dengan kayu buluh gitu je lah. Cedok air telaga mani dulu. Tu nak oyak orang dulu. Tak serupa dengan orang sekarang. Sekarang tak apalah hingga dah sikit. Kerana mani dalam rumah gapo gitu gini di antaranya. Jadi dalam hadis ni royak bahawasanya memandang kepada tempat-tempat yang elok. Tempat yang elok ni masuk muka orang perempuan, masuk tangan. Nah, itu apa? Masuk tangan orang perempuan, masuk dada orang perempuan dan seluruh badan perempuan itu. Tu bagai yang elok. Kalau kita pergi tengok benda-benda yang saya sebut saat ni tu,
akan jadi gapo? Akan jadi anak panah yang beracun, anak panah yang akan timbul penyakit daripada anak panah setan. Nah, sebab tu lo ni kita dak tengok dah jenis mani-mani kat lagu. Lo ni tengok dalam telefon dah. Nah, dalam telefon lo ni subuh mak tiga ada ni. Cuba tarik tengok dak percaya dalam ni ada belakang. Masya-Allah, nak ayat atau bahayanya kita. Sebab tu kalau kita boleh dengar sedikit sebanyak ilmu tasawuf, dengar kitab-kitab penawar macam ni, kita wasa hengor lah sikit. Nah, kalau tak banyak pun hengor lah sikit. Nah, sebab itulah kalau kita tengok benda-benda yang molek hak orang perempuan saat ni, maka jadi anak panah iblis. Pada saat segera membinasakan. Nah, akan jadi halu dah. Tengok pak masa tu jelah anak panah iblis. Sebab itulah laki-laki perempuan ni Tuhan royak dah. Nah, Tuhan royak dah laki-laki perempuan ni wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, tu di antara. Assalamualaikum Ustaz. Gapo you tanya ni? You tanya gapo ni? Assalamualaikum สักแล้วตอนปาเต40 วันทานข้าวไม่ได้เลยเขาเรียกโรคกาโปอุสตะดื่มแต่น้ำอัลฮัมดุลิลละห์ผลปาเตทานข้าวได้แล้วปาเตกาโปพูดแล้วดอกไปให้สอนเลยนี่แล้วตอนปาเต40 วันทานข้าวไม่ได้เลยปาเตกาโป40 hari baru lepas beranak eno Patah gapo kena royak ti imo dak tahu patah ni. Nah. Tu dak tahulah tu dah. Soalan tu tak kerti nak kok mana tak tahu. Baru lepas pada patah boleh makan nasi. Kita dak tahulah nyakit gapo. Tapi ni ayat dalam kitab ni hak Allah Taala hak Nabi jelas dalam hadis. Nah, muka 7 dia kat muka 7. Kitab penawar muka 7. Kita nak tengok kitab dah. Maka bagi siapa meninggalkan dia kerana takut kepada Allah, tinggal apa? Tinggal tengok benda-benda yang jahat, tinggal tengok benda-benda yang diharam oleh Allah Ta'ala. Siapa tinggal gak, maka kerana takut kepada Allah saat ni, nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia akan dia. Siapa yang boleh jaga mata kita, siapa yang boleh jaga mata daripada tengok benda-benda haram, jaga mata daripada tengok benda-benda maksiat, maka Allah Ta'ala akan capok sifat kemanisan, hulwatul iman. Allah Ta'ala akan capok sifat kesedapan dalam amal ibadat. Sedap wa amal, sedap wa amal gapo baca Quran pun jadi sedap, semaya Jumaat pun jadi sedap, maya tahajud pun sedap, maya duha pun sedap, maya rawatib pun sedap. Sebab kita jaga mata kita tak ada masuk moga-moga lain. Kalau kita tak jaga moga mata ni, mana kata Allah Ta'ala akan hantar anak panah daripada setan, jadi kita malah dengan segala ibadat. Tu di antara dalam kitab. Nah, sebab itulah dalam kitab kata, nah, menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Nah, tengah kata kitab ni hadis sahih. Nah, tengah kitab ulama kata hukum hadis ni hadis sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata gapo? Likulli ibni Adam hazzahu minaz zina. Nah, dalam hadis kata likulli ibni Adam hazzahu minaz zina. Nah, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Ni berat ni. Ada bahagian daripada manusia ni, ada daripada bahagian zina. Mana kata duk kecek bab mata. Mata ni ada juga rekan dengan zina mata. Mata ada zina, tangan pun ada zina, kaki ada zina, semua ada zina. Nah, fal'ainani tazniyani. Nah, maka dua mata itu berzina keduanya. Mata ni berzina juga. Ketika mana? Ketika tengok benda-benda yang Allah Ta'ala haram.
Segalanya. Sebut kata tengok benda yang haram ni segalanya. Nah, lepas tu, nah, fal'ainani tazniyani wazinahuma an-nazaru. Nah, jadi di antara dua mata. Nah, berlaku juga zina dua mata kalaulah kita tengok benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Nah, kita zina dengan kedua mata dengan memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Tengok kepada barang yang Tuhan larang. Nah, Tuhan larang jangan tengok. Kita tengok. Nah, ada pun nak tengok hak isteri kita, tak ada duk gapo lah, hak tu ibadat. Nah, ni duk ayat ni mutasahun ni luar daripada keluarga. Jangan salah faham tu. Nah, tu di antaranya dua mata. Lepas tu ada sebut lagi dalam hadis, wal yadani tazniyani wazinahuma al-batshu. Nah, dan kedua tangan itu berzina keduanya. Tangan pun zina dengan dua tangan. Nah, dan zina keduanya, nah, menampar akan yang dilarang menamparnya. Tangan saat ni tu zina tangan pergi pegang, pergi jamuh benda yang dilarang oleh tangan. Nah, nak jamuh gapo saja pun, hak mana larang, jangan pergi duk jamuh lah. Nah, kalau kita pergi jamuh benda yang Tuhan larang, tu je panggil tangan kita dapat buat zina dengan dua tangan. Nah, lepas tu Nabi sebut lagi, warrijlani tazniyani wazinahuma al-mashyu. Nah, Nabi kata lagi, dan kedua kaki pula berzina kedua kakinya. Dan zina keduanya berjalan ke tempat yang haram, berjalan kepadanya. Tangan zina tangan, kaki zina kaki, mata zina mata. Semua ni ada zina belaka, reka dengan zina belaka. Sebab kaki jalan ke tempat yang Tuhan marah, jalan ke tempat yang Tuhan larang, tu je panggil zina kaki. Semua ni kena soal esok tu. Kena soal belaka esok. Nah, wal famu yazni wazinahul taqbilu wal qalbu yahum wa yasuddiqu zalikal farju au yukadzibuhu. Dalam hadis lagi, hadis Nabi sebut lagi, nah, bermula-mula itu berzina ia, dan zinanya mengucap, nah, mengucup akan yang tiada halal dikucupnya. Mulut jadi zina juga dengan sebab kita pergi siung, pergi kucup benda yang diharam oleh Allah Ta'ala. Nah, siung anak darah orang, yalah belaka tu. Nah, benda yang diharam, dia bini tak apalah. Gitu kucup benda yang diharam. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia. Nah, hati saat ni fikir, kehendak ni makna fikir. Nah, hati kita duk fikir, duk cita-cita. Nah, dan membenarkan akan yang demikian itu oleh para. Duk fikir, tengok fikir, tengok fikir. Akhir-akhir gerak weh. Fikir sudah berat weh, rasa turun bawah. Nah, lepas tu ada yang demikian itu oleh para, dengan bahawasanya mengijakan ia akan zina itu. Allahu Rabbi, sebab tu di antaranya. Nah, kita kena jaga anggota-anggota kita. Sebab kita penawar ni nak bicara sangat. Nah, sebab apa tu? Sebab nak bicara di antara anggota-anggota, nah, pecahan darah kita yang 7 saat ni. Tak kira 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, tangan, kaki, semua telinga saat ni pun berlaku. Nah, kerana kita nak jaga daripada jatuh perkara-perkara yang dimarah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu di antaranya. Nah, atau mendustakan ia akan dia. Ni mendusta, bohong. Nah, bohong dia, bohong. Nah, tahu belaka dalam hati. Tapi orang tanya bohong perak tengok lain perak. Tu. Dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Nah, menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ini, nah, menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina para itu 2 mata. Dah ada sebut dalam hadis lain, dengan sebab nak berlaku zina saat itu melalui 2 mata dulu. Sebab mata harus jadinya.
Nah, lalui dengan mata. Mari dengan mata dulu. Tak selamat atas ni lah. Nah, mari dengan mata dulu. Dengan sebab mata ni lah heret pergi kepada kita berlaku berzina. Wal'iyazabillahi min zalik. Tu di antaranya. Tamai datang cai mong, taman bang mai pen rai syamai ustaz. Ni masalah tak sengaja tu kecik halai pula lah. Macam mana kalau lalu mari nampak lah. Kai perong sikat. Nah, lepas tu baju ni nampak dada dalam ni. Nampak lah butir sini dua. Nah, paling lah kaligus astaghfirullahalazim. Kalau paling lah kaligus paling cepat-cepat. Nah, takut hak ni ya talah kaligus. Hak yang dua tu jadi tu. Hak mula-mula paling tu lah tu tak sengaja je panggil kita paling kat lain. Astaghfirullahalazim. Hak jadinya paling lah sekaligus nampak palingnya dua. Fokus pula dah. 38, 42. Nah, 40 ni. Aduh, bila dah jadi gitu. Hak tu dosa tu. Nah, demo kata tak tengok rugi ustaz rezeki datang. Itu dia tak panggil rezeki. Hak tu dia tak panggil rezeki. Dia panggil muka lain kalau gitu kok. Tu di antaranya. Nah, dengan sebab itulah Nabi ada sebut di antaranya melalui dua mata ni lah akan jatuh kepada kita pergi berlaku perzinaan. Nah, asal daripada zinanya nak boleh berlaku parak sani, nak boleh berlaku zina, berlaku parak sani daripada dua mata tu lah. Alhamdulillah. Tu di antara. Dan hendaklah menilai engkau. Nah, hendaklah menilai engkau kepada segala anggota engkau. So kita jaga tengok anggota kita molek-molek dengan apa pekerjaan yang patuh ia. Nah, patutlah tangi kerja benda yang patut. Nah, bagi hak disuruh oleh Tuhan lah. Bagi hak Tuhan lagi jangan duk kacau. Nah, sebab tu benda yang tak molek. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Anggota kita tu kita selisih. Kita ni orang berakal, kita ada fikir, kita tahu kata benda ni tak boleh, benda ni boleh, semua kita tahu. Tapi kita tilik tengok hak ni canggah dak kena agama. Kalau canggah kita jangan duk nebai. Tu di antara dah dalam kitab Penawan sebut. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Itulah siasah dulu kita orang ada akal ni nak buat gapo, tilik tengok dulu, kira tengok dulu boleh ke tak boleh, haram ke tak haram, berdosa ke tak berdosa. Nah, maka jika pekerjaan itu sangat besar, nah saya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangat teh. Kalau bagi-bagi hak besar gak, bagi-bagi hak nampak nak telajak gak, kena jaga berat-berat lah. Jaga sungguh-sungguh. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan dalam kebun syurga. Sebab apa? Sebab Tuhan jadi tangan, jadi kaki semua tu, Tuhan nak balas dalam syurga tu nanti. Kaki kita nanti nak jalan dalam syurga nanti. Bukan sekadar nak jalan hidup di dunia ni saja dak. Tuhan hati. Tuhan jadi saat ni nak kita boleh jalan dalam syurga nanti. Sebab lepas pada siuk sekakala yang kedua, bakit habis manusia daripada kubur, pada masa tu jalan dengan kaki. Jalan dengan kaki untuk kayuh nak pergi sampai di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu di antara. Nah. Dan mahligainya, itulah Tuhan jadi anggota kita untuk Tuhan nak balas pada kita ni dalam syurga nanti. Nah, dalam mahligai nanti. Dan adapun tangi itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buah syurga dan minumnya. Tangi Tuhan jadi dua tangi saat ni tu. Tah dunia ni kita boleh kerja buat sara nafkah anak bini. Akhirat esok Tuhan jadi dua tangi ni lah nak ambil buah makan dalam syurga. Tu kita kena jaga baik di antaranya. Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum Ustaz. เรารับของจากคนส่งของแล้วถูกมือเขาโดยไม่ได้เจตนาบาปไหมคะนี่jaga baik lah. Nah, tepuh tu tak sengaja, tak ada duk gapo lah. Nah, lama tepuh sudah, terah pergi. Tu hancur tu. Tu tak jadi tu. Kita ambil barang, tak ada sengaja gapo, dan mohola barang, mari kita ambil tangi, tepuh tangi, tak ada gapo tu. Dia panggil tak sengaja.
Hak jadi tepuh pak terap pergi tangan ya sedap ya pergi. Lembek. Hak tu tak boleh ha. Ingat dah, setiap benda kalau tak sengaja Allah Taala tak tulis dosa. Tapi kalau orang perempuan ni nak tubik ambil barang, lengan duduk luar ni tak boleh lah. Orang perempuan nak tubik ambil barang, keri main kata barang. Kak barang siapa? Cai pelai tang. Cai pelai tang. Tubik tangan duduk gini. Ni tak boleh ni. Kena katuk lah. Orang ni orang perempuan katuk. Katuk pakai baju panjang. Ni hak maaf sekadar ni ada maaf ni. Ni sekadar ni ada maaf ke. Sekadar ni ada maaf ke. Hak ni tak ada gapo lah. Maka tepuh tu nak jaga sikit. Lama tepuh jadi ping-ping mampu kerah. Tepuh pak ping-ping kalau dah. เราก็เทซะด้วยหลายครั้งเลยที่อยากจะจับมือของเขาทีนี้ว้าวุ่นแล้วสิได้จับมือของเขาด้วยtu mampu kerah. Dok tu nak jaganya. Assalamualaikum Ustaz. ขอถามนอกเรื่องจากเรื่องที่อุสตาสอนหน่อยนะคะ เราสอนเด็กอนุบาลในแต่ละวันเด็กๆชอบทำเงินตกภายในห้องพอถามเด็กๆแล้วไม่มีใครยอมรับเราก็เก็บเงินนั้นสะสมจนครบเทอมแล้วจะเอาเงินมาสมทบแล้วจะเอาเงินมาสมทบกับเงินของเรามาเลี้ยงกินเด็กๆได้ไหมya masalah duit nak pergi capur lah tu tak boleh. Ya masalahnya gini, bagi hak demo jatuh saning. Kita orang juru kutip barang ni kita kena wawar, kena istihar. Duit pia jatuh ni wawar. Lama mana? Setahun kena wawar. Hukum Islam kena wawar setahun. Duit pia jatuh ni. Duit pia jatuh ni kena wawar. Boleh 2-3 bulan mula-mula tak ada pia ngaku wawar. Seminggu sekali. Wawah seminggu sekali duit pia jatuh ni. Tak ada orang ngaku. Boleh 2 bulan, wawah pula 2 minggu sekali. Lepas tu sebulan sekali wawah. Akhir-akhirnya tak ada orang timur, tak ada orang main ngaku gak. Maka kita ambil dah duit tu untuk buat kebajikan gapo-gapo pun tak ada apa. Tapi kalau tuai dia main ngaku kata duit kita jatuh tahun lepas dah 2000 kau. Kita kena bayar kelik ke dia. Lepas tu duk hipung-hipung dah cukup setahun tu. Syarat kena wawah. Main duk hipung, duk senyap tak wawah tak boleh lah jawab dia. Tak boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. เราขับรถส่งอาหารแล้วบางทีมีอาหารหมูแล้วเราจะทำอย่างไรni tak tahulah. Saya tak tahu nak jawab soalan ni weh. Tak pandai nak jawab hal ni. Tak tahulah dosa ke tak dosa, tak tahulah. Sebab kalau kita tengok je, kalau kita tengok dalam hadis, marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Tapi hak ni dia hantar makan ni kita jadi gerak ke, jadi panda ke hantar barang. Pada mau order masuk kita tak tahu order gapo. Kan kita tahu. Kalau kita tahu sedek acembik lah. Nak jawab saya tak pandai ni dah, minta maaf, nak tanya orang lain lah. Minta maaf. Nak royak dosa, nak royak tak dosa ni kita tak ada lakar sini kerana ni hukum-hukum baru. Tapi kita kerja kita hantar barang. Ya kalau hak ni kita tak tahulah. Kalau hak arak kita boleh royak. Kalau hak babi ni khinzir kita tak tahu, minta maaf. Kalau arak kita boleh jawab. Orang yang kerja kutip wah anggur, orang yang perah wah anggur jadi arak, pia yang ambil anggur masuk le jebur le botol, pia yang bawa wak arak ke atas kedai, muat kata gudang. Ngakai haji wak kata gudang atas arak. Pia yang ambil arak, akik arak waktu turun kedai, pia yang jual arak, pia tuai arak. Kalau arak ni hang kerabunkan, tu hal nak belaka. Jok daripada orang tanah anggur lagi. คนที่ปลูกองุ่นเพื่อที่จะทำสุราจะทำเบียร์เนี่ยsemua ni dosa belaka. Jok dia orang tanah, orang hakuk wak anggur masuk dari keleh, orang buat dengan keleh, orang buh dalam botol, orang hakuk daripada dalam botol naik ke kata gudang, orang buat kata gudang ke atas kedai, orang kedai mari jual. Tang kerabunkan kalau arak ni tu helak nak jok daripada kabunkan mula hingga sampai akhir. Kalau hak babi ni kita tak pandai, minta maaf, kena tanya untuk guru lah.
Hak mana kita tak boleh royak, la adri lah. Itulah di antara dah. Ni kita tak tahu dah. Orang asing wanita haram tak? Supalah. Tak kira asing tak asing wanita ni. Nah, tak kira orang asing tak asing pun. Asalkan wanita tepung dengan laki-laki ni berdosa lah. Nah, kalau orang perempuan sama perempuan tak ada gapo. Itulah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz pun kelap cak patani kah. Tak ada apa lah. Tu di antara je dah. Duk mana dah kita nawal tak ni? Kita nak habis bab ni. Bab mata ni kita habis dulu hari ni. Maka bermula tangis saat ni dah. Allah Ta'ala jadi tangis ni untuk nak pergi pegang buah dalam syurga, nak pergi ambil buah makan dalam syurga. Nah, dan ada pun tangis itu. Nah, nanti nak ke bola syurga dah. Maka mata pula. Nah. Duk mana dah saat ni? Maka mata hanya sonyo ia kerana memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Tuhan jadi mata ni suruh kita jaga baik-baik mata tak si tengok benda yang haram sebab Allah Taala nak berupa we kita tengok. Mata ni nak guna dalam syurganya untuk kita tengok. Nah, tu untuk tengok zat Allah Subhanahu wa taala. Tu nikmat yang paling besar. Jadi kalau mata kita atas dunia ni kita tak jaga baik-baik mata kita duk tengok benda-benda yang dilarang oleh Tuhan, jawab dia katanya kita saat ni tu mata kita akan haram melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga nanti. Itulah nikmat matanya. Nah, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru, tak serupa dengan sekarang habuk. Nah, biasa mana mau jangan tanya. Nah, akhirat esok dalam syurga kita boleh melihat zat Allah Subhanahu wa taala dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan, melihat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nikmat dah. Mata ni Tuhan jadi kita tengok bini pun cekak dah. Tengok anak kita pun cekak dah. Tengok harta yang kita cari pun cekak dah. Tapi mata kita yang Tuhan jadi saat ni Allah Taala nak we tengok zat dia dalam syurga nanti. Tuhan nak we tengok zat dia dan zat Tuhan ni tak ada dah nikmat sebaik-baik nikmat. Nah, sesedap-sedap pelihat teh. Allahu Rabbi. Tu Tuhan sangat murah. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara. Sehingga-hingga iaitu kita kena pelihara sungguh mata kita. Jangan dia buat main-main. Nah, dan dimuliakan sehabis-habis mulia. Tak ada dah nak banding. Tak boleh banding. Zat Tuhan tak boleh nak banding. Nah, dan bahawa tiada doktor, nah, dan tiada diketuk. Apa ni? Dan bahawa tiada diketurkan dia dengan memandang akan yang haram. Nah, jadi mata kita ni kita kena jaga dengan baik. Nah, lepas tu kita kena jaga mata kita ni daripada kita lihat benda-benda yang haram, benda-benda yang Allah Ta'ala marah, benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Nah, sebab benda itu benda haram. Tu di antaranya satu bab yang kita bincang ni berkaitan dengan mata. Sebab itulah kita yang ada mata ni kita jaga baik mata kita. Nah, sebab mata tu jadi yang sangat mahal. Kita royak dah minggu lepas bukan? Nah, kalau piyo ingat tu kita biasa sebut doha mata baru ni. Tuhan jadi nikmat mata ni bukan sebagai mata dak lah. Banyak yang Tuhan jadi mata ke kita ni. Sebagai-bagai nikmat. Dengan sebab mata ni Allah cak warna-warni kita nampak belakang. Nah, kalau kita tak tahu kata nikmat mata besar tak besar tak, kita tanya orang yang mata buta tu. Ya tak ada mata, tak boleh tengok cahaya, tak boleh tengok gapo ni. Wasalah no. Kita orang ada mata, kita tak jaga mata kita. Lalu tu kita kena jaga mata daripada melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu tengok benda-benda yang Allah Taala suruh. Nah, faslun, pasal yang kedua pada menyatakan telinga, pendengaran. Nah, minggu depan kita kecek pula sakut faham dengan pendengaran. Nah, nak dengar gapo kita. Nah, jadi manfaat untuk kita. Nah, alhamdulillah. Itulah di antaranya. Ada gapo nak sakleh, ada gapo nak tanya atik. Sidah penonton kita ada gapo wasa nak tanya.
Ada gapo wasa nak kongsi sama. Nah, ada gapo wasa nak tambah. Ni kita bincang ni kerana udara sejuk ti alam ni hujan turun ah. Nah, wasa sejuk-sejuk bahasa. Nah, kecek pun tak ada di tu mana kerana ini kitab tasawuf ni, kitab penawar ni dah. Osod huacai. Nah, tu di antara kita jagalah segala mata kita daripada benda-benda yang kita lihat tu benda-benda yang haram. Nah, pupung fontok nak makan alhamdulillah. Pupung hujan turun jugalah. Ustaz เราปลูกต้นไม้เราไม่คิดที่จะทำgapo ni Ustaz ถ้าเราปลูกต้นเราไม่คิดที่จะทำเบียร์เราบาปไหมเราปลูกต้นgapoต้นanggur tak ada gapo. Nah, hak duk royak saat ni kita tani untuk nak buat arak. Tani untuk nak buat arak. Jadi kalau kita kiyah daripada hadis Nabi royak tu semua dilaknat oleh Tuhan, supaya jugalah orang tani dah ketong lah ni. Nah, asal dah ketong tu jadi ubat. Kalau kita tani untuk niat ubat tak ada gapo, tapi niat untuk nak jual dah awak jadi arak, ni memang dah tak nak tanya banyak dah. Nah, sebab tu niat kita. Itu di antara dah. Alhamdulillah. Masa kita pun boleh lah ni. Sejarah dah ni. Ada gapo nak kongsi sama. Tu di antaranya. Kita kecek hari ni mata. Sebab tu lah kelebihan mata ni kita kena jaga. Sebab kalau Tuhan tak bagi kelebihan mata kita, supaya orang buta kat nyanyi lah. Sebab tu Tuhan bagi dah mata kita saat ni, kita jaga baik. Nikmat yang paling besar je Tuhan jadi mata ni. Satu kelebihan khas, satu kelebihan istimewa. Dan mata saat ni tak ada dah lah. Benda yang paling nipis, benda yang paling apa ni panggil, benda yang paling mudah rosak. Tapi kalau kita tak jaga kok, makna kata kita sudah merosak ke anggota mata kita. Dengan mata sebutir ni pun pada dah. Kalau orang nak beli tak ada duit nak bayar. Mata ni tak ada duit nak bayar. Kalau nak beli mata, jom tak kita nak jual. Dia nak beli mata sebutir 1 juta nak jual tak? Tak ada duit setara mana pun tak jual mata 1 juta. Jual 100 juta pun tak jual lagi mata. Sebab ni nikmat yang Tuhan bagi. Allah Ta'ala bagi nikmat kita ni bukan biasa. Sebab itulah semua anggota-anggota yang rekeh dengan mata, rekeh dengan anggota-anggota 7 ni, kita nak jaga. Kerana ini amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Alhamdulillah. Dah. InsyaAllah cukup dah hari ni tu. Kasar bahasa salah silap, kita boleh tanya gapo dah. Assalamualaikum Ustaz, yang Kaiser top ik mai. Ada baju tok dah lagi nanti nak post turun. Banyak lagi baju tok ada jual. Hak tak ada nak jual. Nanti kita post turun pion nak macam mana. InsyaAllah dah. Dek ผู้ชาย tak faham soalan ni gapo je kata ni. เด็กผู้ชายทานคู่แล้วทางผู้ชายจะให้แต่งงานไปทำผู้หญิงไม่เอาเขาให้จ่ายเงิน tak faham ni. Tak faham soalan tu tulis tu. Jadi sebuah salah gitu tulis. Jadi sebuah salah tulis ni gapo nak ni. เด็กผู้ชายทานคู่แล้วทางผู้ชาย ni tak faham. Tak faham soalan weh. Nak kacau-kacau pun pening apa kita kak nampak ni. Ni bahasa Sia ni. Bahasa Siam. Cuma apa kerah aku baca tak erti. Cuba baca, pergi pandai baca. Moleknya tanya semula, tulis mula tanya. Tulis pergi molek kau nak tanya ni Allah nyanyi tulis apa salah gitu. เด็กผู้ชายทานคู่แล้วทางผู้ชายจะให้แต่งงานไปทำผู้หญิงไม่เอาเขาให้จ่ายเงินกูมาโน่น
Mampu tulis soalan macam ni, mampu gerah aku baca. Nah. Dah. Tak faham ni. Ban kuing kau tokแล้ว alhamdulillah ujian lebat ni dah. Ujian segala ni, nikmat ni, rahmat ujian atas bagi. ให้โลกทั้งใบนี้ก็ไม่ขายค่ะ นึกนิมะของอัลลอฮ์ให้มาไหมล่ะมาตัวนี่แหละอัลฮัมดุลิลละอัสสลามุอะลัยกุมุสสะจะทำยังไงจะให้ได้คู่ชีวิตเร็วนวะละโนมาเยอิสติคอรอlahมาเยอิสติคอรอMai istikhara. Lepas tu kena masuk minta, nak tanyalah. Main doa saja tak jadi. Doa dengan Tuhan istikhara, tanya belah mana temuan kita. Lepas tu koyak orang tua lagi masuk minta. Lepas tu cadanglah duit belanja tu. Jangan tak pergi tak belanja langsung, nak tak tiapi ke tak anak orang. Tak gitu. Nak buatlah we boleh bini banyak-banyak. Mungkin minta lah, mungkin ke siapa dia. Jawab dia gitu. Nak jawab lah lagi. Assalamualaikum Ustaz. เงินบริจาคเราเอาเข้ากระเป๋าตัวเองบาปไหมดอกno kecek dah. Duit orang sedekah, duit orang khairat ni masuk poket kita. Belana lah tu. Jawab dia berdosa lah makan harta Tuhan. Duit orang wakaf saat ni, orang wakaf untuk untuk apa? Fisabilillah, orang wakaf untuk Tuhan. Orang wi khairat untuk buat kebajikan hak Tuhan. Kita pergi masuk poket kita, tak kena lah. Tak kena tanya, dah boleh tak boleh, berdosa besar lah tu. Makan harta yang tak sebenar dia panggil. Alhamdulillah. Tu dah. Hujah ฝนไม่ตกทีjauh hujan tak turun, nara kauไม่ตกจ้า nara pun tak turun juga. Tak apalah, makan turun dah nara ni Tuhan bagi kau ni pula turun, esok Tuhan buat turun pula kau ni, kau nara ni turun pula. เงินที่ขอบริจาคคนอื่นมีเศษเหรียญ10 บาท 20 บาท ถ้าแปลงเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของมัสยิดแล้วเราเอาเงินที่ได้รับนั้นไปกินแทนเงินที่โอนได้ไหมต้องขออนุญาตจากคนบริจาคไหมถ้าไม่ได้masalah ni tak apa, masalah kita buka minta khairat ke, kita minta khairat minta bolehlah siapa 800 kok 800 kok 800 kok. Pada duit ni kita nak hantar pergi jauh, tak ada dengan minyak kereta. Demo orang siapa mau kita sungguh, kita nak pergi hantar jok sembahyang ndak lah, boleh 800 kok ya minyak kereta ni atau tak gitu. Lalu tu kita bila duit 800 kok sana, telefon lah royak sepatah mak siapa demo wi hari tu duit boleh 800 kok mak gini lah demo make account bank masjid mari amo nak own pergi 800 kok. Lepas tu duit ni amo nak tukar milik mana kata. Jadi kita make duit ni own pergi. Tukar duit tu own pergi hak nu 800 kok, duit ni milik kita dah lah sebab kita tukar menukar. Sama banyak lah tu, heboh tu sama banyak lah. Tu tak ada gapo. Kalau molek kan demo wi 800 kok kita 1000 masuk lah, lebih tu akan jadi hak masjid. Tu molek lagi. Tu rupa dia dah. Dia tak ada gapo lah. Boleh kerana susah payah lah ni yang mudah kan, kita nak bank in duit pergi ke tu ni yang mudah. Tak ada masalah, boleh. Ada pun hak tak kena belajar Ustaz. Apa pula? Patai tok Ustaz peta puja turun juga peta jahat alhamdulillah. Ada apa lagi hak nak kongsi? Kita bagi masa sikit lagi dalam 10 minit kita bagi lagi 10 minit, semoga kita boleh sama-sama kongsi bersama. Nak tanya bab penawar pun boleh nak tanya pasal lain pun tak ada gapo, kita ada maklumat kita jawab wi. Hak tak ada maklumat, tak ada arah kena tanya tok guru dululah jawab dia. Alhamdulillah. Minggu depan ni kita sambung dalam tajuk fasa yang kedua, iaitu menyatakan telinga. Yang dah berlaku ni benda-benda gini kita nak jaga berlaku ni. Alat-alat kita semua ni kita nak jaga semua sebab
Kalau tak jaga baik gak, kita masuk dalam maksiat, masuk dalam dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Patum tani fontok ja. Oh, duk patum tani tu dekat sana bakok tu. Ujian turun juga. Mana kata serata ujian. Nah, ujian serata. Alhamdulillah, umrah taurai ustaz, umrah ni ตุลานี่เต็มครับส่วนพฤศจิกาเนี่ยยังมีที่ว่างประมาณ 2-3 ที่แล้วก็ของมกราเนี่ยเดี๋ยวรอแพ็กเกจออกมาเขาน่าจะถามว่าผู้ชายไปมีอะไรกับฝ่ายหญิงฝ่ายชายเขาจะแต่งแต่ฝ่ายหญิงจะเอาตังค์ไม่ยอมแต่งเข้าใจแบบนี้ฮะแต่การbaca kali lagi lah Hajah Azizah Hajah Azizah Toke lakso ini toke lakso hak yo komen saat ni dah hak yo komen saat ni habis kita duk baca banyak kali tak faham habis tu kalau soalan hak kita tak faham ni kita nak jawab tak boleh lah yo tanya saat ni dah baca kali lagi tu molek lah Kak Zah tulis mari pula kita tengok ni soalan dah dia kata gapo saat ni yang dia katanya mana dah soalan ni hilang pula dah kau nak tengok soalan saat ni gapo dia tulis panjang ni kita baca tak faham sungguh nak kok mana tak tahuเขาน่าจะถามว่าผู้ชายไปมีอะไรกับฝ่ายหญิง makna kata orang budak yatim tu pergi zina dengan orang perempuan. Lepas tu berzina sudah dah pihak laki-laki pihak yatim saat ni nak minta wak bining lah. Minta wak bining. Lepas tu hak tino tak ambuh bining dengan dia. Tak ambuh belaki dengan dia. Bo tak ambuh belaki nak duit lah. Tak sen nikah nak duit. Tu. Kalau nak kau tu sungguh dah. Kalau nak kau tu sungguhnya dia duduk di demo dua tu lah. Sebab itulah masalah zina dia putus habis dah. Dia zina pak dia putus koturun ni habis licin. Kalau perut besar kau putus koturun ni. Jawab dia kalau berlaku pasal tu sungguh. Hak yatim dia nak rak picok dia panggil. Nak buat dah nak rak picok anak orang ni. ฝ่ายหญิงไม่อยากแต่งงานแต่น่าจะเรียกค่าเสียหายมากกว่า tu kita duk baca ni tak faham ke wuti wak tak kena ke tak tahu juga เด็กผู้ชายทานคู่แล้วทางผู้ชายจะให้แต่งงานไปทำผู้หญิงเด็กผู้ชายทานคู่แล้วทางผู้ชายจะให้แต่งงานไปทำผู้หญิงจะให้แต่งงานไปทำผู้หญิงไม่เอาเขาให้จ่ายเงินtak payah soalan 4 kali dah baca ni kalau kira 4 kali dah เด็กผู้ชายทานคู่แล้วทางผู้ชายจะให้แต่งงานไปทำผู้หญิงKaya wuti wak kok mana baca ผู้หญิงไม่เอาเขาให้จ่ายเงิน Tanya mula lah tu soalan tanya mula. Kita malah nak wikra tanya mula, pim mula nah. วาวุ่นเลยอุสตาเราก็อ่านภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงซะด้วยโดนอย่างนี้ไปก็ว้าวุ่นแล้วสิ แต่มาปุกาก็ มาปุกา Assalamualaikum Ustaz dan peminat semuanya selamat dunia sampai akhirat amin ya rabbal alamin. Baiklah tu doa. Dia tulis tak betul ke kita baca tak faham. Duduk situ dua kara tu je. Dia baca tak tubik sungguh. Kalau tengok ni kan kita rasa apa kita baca tak tubik sungguh. Dia tulis dia nak kat mana tak tahu ni. เด็กผู้ชาย
ทานคู่แล้วทางผู้ชายจะให้แต่งงาน Dia panggil istilah bahasa Sia ni, dia panggil ทานคู่นี่tu เด็กผู้ชายทางคู่แล้ว ni tak lagi juga kalau ทางคู่ bang. ผู้ชายทางคู่pun tak lagi juga. Mu tulis tak kena mula lagi dah. Aku nak baca tak baik ngah. Lebih kurang. Banyak tulis dia. Mana nama gapo tulis Facebook ni, hak tulis ni. Dah Rosik. Dah Rosik tulis mula. Dah Rosik nak gapo? Nak soalan gapo tulis mula. Nyanyolah ni. Bukan kita seorang baca tak baik ramai baca. Kita nak wikrak, nak daw tak leh soalan demo ni. Demo nak tanya tupai makan buluh. Kita pergi royak tupai makan boleh. Mampu kerah lah kita orang jawab ni. Tak gitu. Demo nak tanya tupai makan buluh ustaz weh. Tak ada tupai makan boleh. Tu jadi berat. Jadi kerja lain-lain. Tak boleh. Kami mula masa kami mula. Tu dia. นาทวีไม่ตกค่ะอัลฮัมดุลิลละห์บายกาบังไม่ตกค่ะอัลฮัมดุลิลละห์ท่าสาบฝนตกค่ะอัลฮัมดุลิลละห์กามิโยหยุดแล้วค่ะอัลฮัมดุลิลละห์tak saya dau sak lewi tu tulis mula yo nak kok mano. Dah insyaallah ตาโยมะมีลมค่ะทำท่าทางเหมือนจะฝนจะตกค่ะTanya mah milom gaya atau milom. Tanya mah ni ada angin. Bukan ada ribut, ada angin. Ada ribut lah sikit-sikit tu tak? Alhamdulillah, insyaAllah. ถ้าสามีเล่นชู้กับเมียคนอื่นเราจะทำอย่างไงอุสตานี่sedap soalan ni. Ni, tok laki gi main dengan tino bini orang. Kalau main dengan tino buje, kita sedap jawab sikit. Ni gi main dengan tino bini orang. Pas bini nak buat lah mana? Bini kena ngadu lah. Bini kena lari lah. Lari beh. Kalau beh nak bini kak, bagi bini hak halal lah. Jangan duk main hak haram macam ni. Tu bini orang beh. Kalau untuk laki royak dak reti juga, pergi ngadu ke Tok Imeh. Sebab tu lah. Tu hawi peluang tu. Fankihu ma tabalakum minan nisa' masna wa sulasa wa ruba' tu lah. Asalnya tu hai jadi tu. Tuhan kenal ke manusia. Lalu tu lah Tuhan hawi peluang. Lalu tu jangan duk main bini orang weh. La ilaha illallah. Lepas tu bini orang pula. Kalau tok laki dia tahu kata tok laki dia morning duk ngeceh bini dia. Tak kata gapo. Tok laki saat ni jadi dayus. Nabi sebut dalam hadis la yadkhulul jannata dayus. Tak masuk syurga tok laki yang dayus. Lepas bini dia duk kecek dengan orang, lepas bini dia duk main dengan orang. Ada duk ngadu kita siapa kagi makan nasi sekali Astaghfirullahalazim. Mari duk wano tapi bukan agama kita lah. No duk oyak orang kok nak kongsi nak korak casima kok no. Jawab dia bini ni kalau kacau duduk suwe siapa ka bini. Lah sekali bawa penyakit kelik. Tu kita bini kita ada hak. Sebab lepas pada nikah tu kita ada sirah taklid. Lepas tu kita boleh pergi ngadu di Tok Imeh. Tok laki hamba ni duk main dengan bini orang tak emek. Hamba royak dak reti tak emek tolong gi nasihat sikit tu kita bini kena duduk situ dah. เขาน่าจะพิมพ์ตกคำแล้วรีบกดส่งya lo boleh jadi belaka. Wahวุ่นละทีนี้ คำถามไม่ค่อยใจว้าวุ่นละสิ betul lah. Ya kita nak baca soalan kita nak jelas soalan gapo hak tanya barulah kita boleh jawab. Main tanya dak cerak nak jawab wi cerak kok mananya tak leh lah. เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาซะเอาbaca soalanซะว้าวุ่นล่ะว้าวุ่นเลยเรื่องนี้อุมเราะห์เดือนมกราโปรแกรมออกวันไหนแจ้งมาด้วยนะคะอินชาอัลลอฮ์tak lamaแล้วนี่ kita อาจจะเดินทางประมาณกลางมกรานะสัมผัสหนาวอินชาอัลลอฮ์ sakit palo sakit palo sapakito อินชาอัลลอฮ์ แม่พิมพ์ทรยศไหมอุสตาboleh jadiละหมาดกอฎอสมมุติว่าขาดละหมาดอัสรีจะต้องกอฎอในวักตุอัสรีใช่ไหมไม่จำเป็นครับละหมาดกอฎอนี่ต้องละหมาดให้เร็วที่สุดmaya qada ni kena qada biar awal sekali. Kita tinggal maya sah masuk ngorib kita kena qada kita qada dalam ngorib pun kita boleh qada waktu asar. Sebab waktu qada ni tak nanti waktu dah. Wajib kita kena segera qada. Baik dah.
wajib kita nak segera qada. Jangan duk tunggu melati maya esok. Kalau kita tak ada qada, dan mau kata tak boleh ustaz, kita putus asa hari ni ustaz, lepas tu nak qada asa esok. Apa kalau kita mati malam ni nak buat apa? Kalau kita pergi mati malam ni, nak jawab macam mana dapat Tuhan nanti? Lalu tu qada ni kena segera. Tak kira lah qada maya gapo, dalam waktu mana boleh qada semaya. Sebab tu tak disunat kita tu semaya sunat kalau kita ada qada. Sebab kalau kita duduk pondok, tok guru tak padah, tok pakai hak ada qada, tak habis qada gi maya-maya. Nak maya qada, nak maya-maya orang lah. Mana qada dia dak habis. Tu di antaranya. Sebab tu tok guru dia cuma hal ni. Nah, alhamdulillah. Tak bayang metok kah? Baik. Resak fontok kah? Assalamualaikum ustaz, mok mahir fang yu kah? Mok mahir ada malam ni. Apa khabar mok weh? Ingat lama kok mok dak bunyi suara mok ni. Nah, itu ngah mok tak ustaz mok tu. Itu ngah mok ustaz, tapi itu nak deto. Tu mok, ada ingat wah mok lah tu lah lebih kurang. Alhamdulillah. Wang fontokครับ Alhamdulillah. Nah, salah song หยุดแล้ว Alhamdulillah. Oh, ramai hujan turun serata ini ni. Nah, ajili kita dengan Kak Mah, pala watah hujan turun tak? Nah, ajili kita turun pagi. Esok ustaz belum subuh. Jawab kena ke dia. Assalamualaikum ustaz, rau talak kap sami duk baloh apa dengan tok lelaki pula. Nah, แล้วสามีบอกว่าถ้าอยู่กับเขาไม่ไหวสามีไล่ภรรยาไปน่ะสามีไล่ภรรยาไปปาซอแล้วภรรยาต้องทำแบบไหนอุสตะkok mana pula ni. Wahai baloh laki bini beranak semua tahun 2 kali beranak pun anak kucing dah. Baloh macam เราทะเลาะกับสามี jangan baloh dah duk baloh apa nak penama kaca duk baloh. Kita nikah tu nak ikat rumah tangga apa duk baloh apa pula. แล้วสามีบอกว่าถ้าเราอยู่กับเขาไม่ไหวสามีไล่ภรรยาไปปาซอ mu tak ambuh aku mau pergi pasah lah. Pagi pasah ada tak ambuh kau. Tak gitu. Tok lelaki yang marah start tu yo. Nah, kalau yo tak ambuh sungguh aku cerah mung, aku tolak mung. Tu kalau yo tak ambuh sungguh. Ni yo nak lagi cuma yo panas serabut perut. Moga bini wahai ngepek dah pun kelik prek balah sungguh lah. Nah, tu di antara ya dah alhamdulillah. Nah, kalau yo hambak pergi pasah tak jatuh lah. Yo bukan yo cerah. Kalau yo cerah tu jatuh lah. Alhamdulillah. Nah, ustazฟัง ustaz บรรยายยิ้มตลอดค่ะ gila dah. Duk suka sorang rumah dah gitu. Duk suka sorang gila dah nama kata. Apa datuk ni duk suka sorang? Punah dah. Sekarang ada Facebook nama kata. แล้วต้องกอดอหลังจากละหมาดwajib ก่อนใช่ไหม ustaz? Tak boleh berlakon. Nak maya belum ke nak maya lepas boleh. Misalnya kita tinggal maya sah, kita nak maya qada belum ngorek pun tak apa, nak qada lepas ngorek pun tak apa. Hak nak moleknya qada belum ngorek. Hak nak moleknya lepas pada habis waktu asar tu qada selalu dah. Nah, kalau tak ada dalam waktu, kalau dalam waktu tak panggil qada. Ustaz ถามหน่อย ขี้หมูถ้าเราใส่ต้นทุเรียนได้ไหมครับ มีคนบอกว่าสวยดีKok mana pula gini dia panggil tahi babi ni najis ke? Lepas tu najis tahi dia ni najis mughallazah. Najis mughallazah. Masalah faham kayu nak hidup segar tak segar tu asal faham kayu. Masalah kita ni tuai dia ni nak nebah gapo kok tu kok ning. Nah, nak naik poh dia nak kerak dia tu kena jejak tahi dia di humi tu. Kena najis mughallazah ni kena basuh 7 kali. Sekali dengan air cuci, sekali dengan seluk ni dengan air cuci. Hak tu pasalnya. Hak tu kena jaga baik dah. Yang panggil najis mughallazah ni basuh cucur dengan air tak cuci, kena basuh ni kali dengan air cuci, sekali dengan tanah. Tu pasal. Lepas tu nak buah pahau dia, nak buah pahau gapo tu, kalau ada baju lain, buah lain lah. Apa dah gemik tahi babi, bahu busuk bangga.
Nah, duk pergi di kandai jauh kita lalu tak batas ni bau busuk dah. Allah, nak taruh mana? Lalu dia kita lebih besar mana dia? Allahu Rabbi, awak dia maha ni jadi hijau belaka nampak. Nah, mak sampai di kah alhamdulillah. Ustaz tอบชัดเจนค่ะ Assalamualaikum Ustaz. Ustaz จัดรายการวิทยุอีกไหมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นก็ถ้าไม่เห็นก็ไม่มีนั่นแหละ เดี๋ยวจัดในไลฟ์นะเป็นสตูดิโอของ UTK แล้วนะอันไหนที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยไปเถอะ jawab dia gitu dah. Adakah pun nanti kita nak waris sini dari channel kita ni adalah rancangan hari Senin kita akan buat dengan Ustaz Don santai-santai pagi. Lepas tu kita akan ada dalam channel kita ni. Nah, Alam Jin sama dengan Ustaz Ghazali. Tu insya-Allah lebih kurang. Lagi kan datang kita temu rancangan. Nakon si Thamarat ฝนตก alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Nah. ฟังแล้วไม่เครียดนะก็เลยยิ้มตามค่ะUstaz alhamdulillah baiklah kok mana-mana pun nah asalnya kita boleh ilmu manfaat nah asal kita boleh ilmu manfaat sama-sama dah alhamdulillah soalan ni banyak orang tulis masuk tapi nah AI dia pergi habis soalan ni hak mana you tak boleh baca hak mana you baca ya ada AI ni ya pandai dah insya-Allah. Ada gapo lagi nak kongsi sama? Nah, kita ada lagi masa sekitar dalam 2 minit dah, 2 minit lagi. Insya-Allah 2 minit lagi kalau ada gapo nak tambah nah, cukuplah hari ni kita penawar. Pagi esok tu tengoklah wasa peluang pagi esok ni kalau tak ada game mana. Nah, insya-Allah kita akan sambung dalam bab mani akad hadah besar. Nah, itu pagi esok ni kita sambung dalam bab mani akad hadah haid. Kita akan cek bab haid pula Nah, insya-Allah dari YouTube pun ramailah ikut ni dah. 740 orang dari YouTube yang ikut ni, masya-Allah. Nah, tujuan nak ambil ilmu agama sama-sama. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat yang begitu besar sekali dah. Nah, คืนนี้คำถามมาแปลกๆฟังแล้วเพลินอุสตะแก้ทุกปัญหาจริงๆNah, Ustaz แก้ทุกปัญหาจริงๆ dah. Nah, hak boleh jawab dia baca kat Nau. Nah, kat Nau berong duk tengok dah. Nah, hak boleh jawab dia baca tu, hak tak boleh jawab itu susuk situ baca apa. Nah, mana-mana gitu. Nah, pilih hak boleh baca tu lah jawabnya, hak tak boleh baca tu jawab apa. Nah, yang tak ada orang boleh jawab belaka. Sayyidina Ali kata gila, semua soalan boleh jawab orang tu gila. Alhamdulillah. Itulah di antaranya. Ada apa lagi nak tanya? Nak katuk lah dah ni. Jumpa pagi esok pula lah. Alhamdulillah mudah-mudahan. Nah, adik kakak yang sedang ikuti dalam rancangan kita ni, kita boleh ambil manfaat bersama. Nah, oleh kerana tu lah ni kita masuk bulan Rabiul Awal ni. Nah, kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Kita masuk bulan yang dimuliakan, bulan yang dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu tu dalam bulan ni banyaklah kita salawat ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lepas tu kita nak buat gapo? Nah, kita nak buat amalan gapo? Kita usahalah dalam bulan ni. Nah, kerana bulan yang dimuliakan. Nah, kalau tak ada berlaku bulan ni gak, maka bulan kita akan gelak-gelemak lah. Nah, dengan sebab diputerakan Nabi kita ni, Nabi sapa agama sapa ke kita. Relanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, insya-Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, itulah. ขอให้อุสตะสอนวิธีการไถนาด้วยนะเพราะเด็กสมัยนี้ไถนาไม่ค่อยถูกวิธีสักเท่าไหร่ Geno siapa kegaloh. Geno tak pandai ni. Ngaji kalau siap ada wicapik seksa lagi. Nah, kita tengok Dayak Aisyah dia. Nah, kita tengok Dayak Sake ke gapo ke. Nah, mereka tidak duk mengaji langsung hari ni insya-Allah. Nah, cukup dululah hari ni dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.